Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nasai bin Muhammad Ruf. Nombor matrik di 202511187774. Pada hari ini saya ingin membentangkan atau mengulaskan tentang buku bagi tugasan kursus pemikiran Islam yang berkod HIA 3033. Buku yang saya pilih ini berjudul Kedudukan Wanita dalam Islam, hasil karya Prof. Dr. Hamka yang lahir pada 17 Februari 1908 dan diterbitkan oleh Pustaka Dini pada tahun 2009. Buku ini dipilih kerana ia berkaitan rapat dengan isu pemikiran Islam semasa, khususnya dalam membincangkan kedudukan dan peranan wanita yang sering disalah tafsir oleh masyarakat kini. Melalui karya ini, Prof. Dr. Hamka berusaha menjelaskan pandangan Islam yang sebenar berlandaskan Al-Quran, sejarah Islam dan realiti masyarakat. Secara umum, buku Kedudukan Wanita dalam Islam ini membincangkan bagaimana Islam telah mengangkat martabat wanita sejak awal kedatangannya. Penulis menjelaskan bahawa sebelum Islam, wanita berada dalam keadaan yang tertindas, dinafikan hak dan dianggap sebagai beban dalam masyarakat. Namun, Islam hadir membawa pembaharuan besar dengan memuliakan wanita sebagai insan yang mempunyai hak, maruah dan tanggungjawab. Dalam buku ini, Prof. Dr. Hamka menegaskan bahawa Islam tidak pernah merendahkan wanita. Sebaliknya, Islam memberikan hak yang jelas kepada wanita dalam pelbagai aspek seperti aspek pendidikan, aspek perkahwinan, aspek pemilikan harta dan aspek kehidupan bersosial. Penulis turut menjelaskan bahawa perbezaan peranan antara lelaki dan wanita bukan bermaksud ketidakadilan, tetapi merupakan pembahagian tanggungjawab yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Selain itu, buku ini turut mengkritik salah faham masyarakat terhadap ajaran Islam yang sering dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Menurut Prof. Dr. Hamka, banyak amalan yang menindas wanita sebenarnya bukan datang daripada ajaran agama Islam, tetapi daripada tafsiran yang sempit serta kejahilan terhadap ajaran agama. Hal ini menunjukkan kepentingan memahami Islam secara menyeluruh dan berlandaskan ilmu. Dari sudut perbincangan akademik, pemikiran Prof. Dr. Hamka dalam buku ini selari dengan tokoh-tokoh pemikir Islam lain seperti Muhammad Abduh dan Yusuf Al-Qardawi yang menekankan keadilan, keseimbangan dan penggunaan akal dalam memahami nas-nas agama. Pendekatan Hamka yang rasional dan sederhana menjadikan buku ini relevan dalam konteks pemikiran Islam semasa. Buku ini juga boleh dikaitkan dengan konsep maqasid syariah, khususnya dalam menjaga maruah dan hak manusia. Penekanan terhadap keadilan sosial serta penghormatan terhadap wanita membuktikan bahawa Islam adalah agama yang bersifat rahmah dan universal, bukan agama yang meninggas golongan yang tertentu. Dari segi penilaian buku Kedudukan Wanita dalam Islam ini boleh dikategorikan sebagai sanad baik. Ini kerana hujah-hujah yang dikemukakan adalah jelas, berasaskan sumber Islam dan disampaikan dalam bahasa yang mudah difahami. Buku ini bersesuaian dibaca oleh para pelajar, para guru atau boleh dipanggil para pendidik serta masyarakat umum yang ingin memahami isu wanita dalam Islam dengan lebih mendalam. Walau bagaimanapun, dari sudut akademik moden, buku ini kurang membincangkan secara terperinci isu-isu kontemporari serta feminisme moden dan cabaran globalisasi. Namun begitu, sebagai karya pemikiran Islam yang bersifat asas dan mendidik, buku ini tetap mempunyai nilai yang tinggi. Dari segi kesan kepada saya, iaitu kepada pengulas, buku ini telah membuka pemahaman saya dengan lebih jelas bahawa
Islam sebenarnya memuliakan wanita dan mengangkat martabat wanita dan memberi mereka kedudukan yang terhormat. Ia juga membantu saya untuk membetulkan salah faham saya terhadap Islam yang sering dilabel sebagai agama yang menindas wanita. Sebagai kesimpulan, buku Kedudukan Wanita dalam Islam karya Prof. Dr. Hamka ini merupakan sebuah karya pemikiran Islam yang penting dan relevan sejak hari ini. Buku ini wajar dijadikan rujukan dalam memahami kedudukan wanita menurut perspektif atau pandangan Islam yang sebenar serta sebagai panduan dalam menangani salah faham masyarakat terhadap ajaran Islam. Sekadar itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.